Saya dah hilang kerja kat bank. Tak ada gaji yang masuk. Dan tak banyak lagi simpanan. Jocelyn, awak mesti pulangkan duit yang saya pinjamkan. Maaflah. Macam mana dengan permohonan PR saya? Awak kata boleh diluluskan? Benda tu semua makan masa. Itu yang awak cakap. Dah 3 bulan dah. John, buat apa saya nak bohong? Awak kawan baik saya. Kalau bukan kerana awak, saya takkan mampu buat kemo. Awak okey ke? Awak tahu yang awak ni penyelamat. Awak tahu kan? Awak kena pulangkan duit saya. Jocelyn, tolonglah. Tapi John, saya ada berita baik. ICA dah luluskan permohonan PR awak. Saya baru hantar kat awak. Memang hebat. Terima kasih, Jocelyn. Kita ni kan kawan kan? Kalau awak perlukan apa-apa bantuan, kasih tahu saya. Well, rawatan leukemia saya seterusnya besok. Nak kena bayar $15,000. Awak tahu, saya tak suka nak pinjam duit dari awak, tapi awaklah satu-satunya yang boleh harap. Tak apa. Saya akan transfer duit ke awak malam ni. Terima kasih, John. Awaklah kawan sejati saya. Hai. Maaf ya. Boleh tunjukkan kad mana keyboardnya? Terima kasih. Ya? Hello. Saya nak cari Victoria Chen. Maaf ya, awak dah salah alamat. Tunggu. Apa maksud awak salah alamat? Bukankah ini 12 Orchard Boulevard? Ya, betul. Tapi tak ada orang bernama Victoria Chen. Awak pasti ke? Ini Victoria. Awak kenal dia? Saya tak pernah nampak orang rupa macam itu dekat sini. Awak baru pindah sini Saya dah 10 tahun tinggal kat sini. Maaf, saya rasa orang ini dah tipu awak. Encik Abraham, awak buat laporan pasal kena tipu dengan Encik Jocelyn Kwek? Ya, Macam mana awak kenal dia? dia pernah berkahwin dengan bekas rakan kerja saya. Dalam 18 bulan lepas, dia kontak saya. Ini duit warisan yang besar. Jutaan dolar. Cuma ada satu masalah. Oh, apa dia? Saudara saya bukan orang Singapura. Kerja overseas. Ada banyak pemfailan pentadbiran dan birokrasi untuk dibersihkan. Ya. Ya. Awak perlukan peguam? Saya boleh rekomenkan. Oh, terima kasih John. Tapi saya dah ada peguam, Matthew Chong. John, benda ni susah sikit saya nak tanya. Tapi, awak rasa boleh pinjamkan saya duit sikit untuk bayar wang guaman Matthew? Pinjaman?
Jadi Matthew kata makan masa untuk selesaikan paperwork. Tapi bila dapat duit warisan, saya janji saya akan bayar balik. Saya faham. Cuma saya terfikir bila dah dapat warisan tu, saya perlukan banker peribadi untuk pikul tanggungjawab sepenuhnya ke atas portfolio pelaburan saya. Sejak itu, dia terus menerus pinjam duit daripada saya. Berapa banyak dia pinjam? Yuran guaman dalam $247,000. Sekaligus? Tak, dalam lebih 40 pemindahan bank. Awak pernah jumpa peguam dia, Matthew Chong, untuk sahkan tuntutan warisannya? Tak ada depan-depan. Jocelyn buat chat group dan Matthew menjawab semua soalan saya. Dia sangat profesional. Boleh dipercayai. Apa kata Matthew pasal lewat nak bayar tu? Dia asyik cakap nak kena hantar dokumen, nak isi borang. Lepas tu apa jadi? Dalam 6 bulan lepas, Jocelyn disahkan mengidap kanser otak dan leukemia. Dia tak mampu rawatan kemo. Jadi, saya pinjamkan duit. Berapa? $91,000. Semua dah sampai $338,000. Maaf ya saya cakap. Banyak tu awak pinjamkan bekas isteri bekas rakan kerja awak. Kenapa? Saya percayakan dia. Ingatkan dia hargai persahabatan kita. Dan dia pun tolong saya dan keluarga dapatkan PR. Bagaimana? Dia mohonkan bagi pihak kami dan diluluskan. Tengok ni. Jadi, apa yang buat awak syak yang Jocelyn menipu awak? Nah, ambil ni. $200,000. Saya ingatkan awak tak ada duit. Mak angkat saya punya. Nanti saya kasih tahu dia. Persahabatan kita ni lebih penting. Jadi, Jocelyn bayar balik separuh? Tak. Cek tu kena tendang. Ada 2 cek juga. Yang satu $208,000 dan satu lagi $30,000. Pun kena tendang. Nak dapatkan duit saya balik punya susah. Dan saya rasa penat sangat. Dah sampai saya kena dapatkan bantuan psikiatrik. Encik Abraham, saya perlukan semua maklumat berkaitan dengan Jocelyn Quek untuk siasatan. Ya. Kelly, cari nombor orang yang di dalam chat group warisan tu. Cari apa yang awak boleh tentang Jocelyn Quek dan Matthew Chong. Dan sahkan kelulusan dalam prinsip untuk PR dengan ICA. Baiklah. Kalis, periksa dengan bank tentang transaksi yang dibuat John Abraham dan selidik tentang cek yang kena tendang. Kita nak tahu sebanyak mungkin tentang pergerakan wang tu. Baik. Cik Chang, bagaimana awak kenal Victoria Chen? Saya jual pelitup muka online. 6 bulan yang lepas, saya jual kepada Victoria. Lalu, kita mula hantar mesej. Awak berhubung tentang apa? Victoria baik dengan saya. Penyayang. Dia tawarkan saya kerja. Kerja macam mana? Jadi pembantu peribadi dia. Victoria dari keluarga mewah. Dia orang ada bisnes penghantaran barang di One Raffles Quay. Lepas tu apa jadi? Saya jadi BFF dia. Victoria ceritakan semua tentang dirinya, keluarganya, kawan-kawannya. Dia ada seorang lagi kawan, Gina Quek. Victoria nak tolong Gina, macam dia tolong saya. Victoria kata yang suami Gina dera dia. Ambil semua wang dia dan larikan diri.
Baby dia kena operate beberapa kali. Jadi, dia perlukan pinjaman untuk bantu Junior. Victoria kata dia hantarkan duit pada pembantunya kat Filipina untuk buat rumah baru. Dia buat saya rasa bersalah kalau tak tolong orang lain macam dia. Jadi, berapa banyak yang awak pinjamkan Victoria? Dalam 178,000. Saya betul-betul percayakannya. Apa yang buat awak suspek yang Victoria menipu? Dia mula lesap. Dia lesap. Saya telefon, mesej dia, semuanya. Tapi tak berjawab. Awak buat apa-apa lagi? Sebagai PA, saya tahu alamat dia. 12 Orchard Boulevard. Jadi, saya ke sana untuk cari dia. Tapi tak ada orang bernama Victoria Chen tinggal kat situ. Saya pun pergi pejabat Dewan Raffles Key untuk cari syarikat penghantaran barang milik keluarganya. Tapi tak ada seorang pun yang pernah dengar pasal Victoria Chen. Saya cari nombor telefon dalam chat grup warisan. Nombor telefon Jocelyn Quek terdaftar di bawah namanya. Dan peguam tu pula, Matthew Chong? Nombor dia milik seorang warga asing yang dah tak ada pun kat negeri ni. Kami meneliti rekod pihak berkuasa kawal selia perkhidmatan undang-undang dan memanggil setiap peguam yang bernama Matthew Chong. Setakat ini tak ada sesiapa yang kami hubungi yang ada klien Jocelyn Quek. Saya tak heran kalau dia tak wujud sebab John tak pernah jumpa Matthew pun. Bagaimana dengan memo kelulusan ICA untuk PR John? Palsu. Malahan ICA kata tak ada permohonan PR untuk John Abraham. Kalis, bagaimana dengan bank? Cerita John disahkan benar. Bank tu confirm yang dia pindahkan wang berjumlah dalam 338,000 ke akaun bank Jocelyn Quek. Dan 3 cek yang ditendang yang Jocelyn beri pada John? 2 daripada akaun bank yang tak wujud. Dan yang ketiga dikeluarkan daripada akaun bank milik Jinia Quek. Jinia Quek. Mungkin ada pertalian dengan Jocelyn Quek? Awak kata Jinia Quek? Ya, Jinia Quek Mei Hua. Saya menghadap kes pagi tadi dan nama itu pun muncul. Seorang mangsa bernama Susan Chang pindahkan 178,000 ke akaun bank Jinia Quek. Kebetulan? Atau kedua-dua kes tu terkait? Kelly, selidik kalau Jinia benar wujud. Kalau ya, bagaimana dia terkait dengan Jocelyn? Hai Jocelyn. Kenapa tak jawab call? Saya dah buat salah ke? Awak tahu saya sayang awak, kan? Tolong call saya. Please. Bank dah confirm yang akaun Susan Chang pindahkan 178,000 tu milik Jinia Quek Mihua. Jadi, kedua-dua kes terkait. Wang dikeluarkan sejurus selepas Susan memasukkannya. Tim, satu lagi laporan polis dibuat melibatkan akaun Jinia Quek. Tapi kali ini, mangsanya tidak kenal dia sebagai Jinia Quek. Apa nama yang dia guna? Jocelyn Ang. Jocelyn ni pelanggan yang ambil bahagian dalam promo pemasaran online syarikat saya. Apa yang berlaku? Selepas promo tu, dia mesej saya direct. Kita mula berbual. Dia memahami saya. Saya rasa istimewa. Kita berpacaran. Ada apa lagi yang awak boleh ceritakan tentang Jocelyn? Keluarganya kaya dan ada bisnes penghantaran barang yang maju. Saya nak jadi layak untuknya. Jadi, saya pinjam wang daripada rakan dan keluarga untuk melabur dalam syarikat keluarganya. Berapa yang awak laburkan? Dalam 103,000. Saya pindahkan ke akaun banknya. Tapi sekarang saya tak dapat kontak Jocelyn. Dia tak jawab panggilan atau teks saya. Tak ada butiran peribadi tentang Jocelyn dalam laporan insiden tu. Awak ada nama penuh atau alamatnya? Tak. Ada sebab kenapa? Encik Kong, Sebenarnya kita tak pernah berjumpa.
Kita cuma berhubung melalui teks dan call. Gina Quek terlibat dalam kesemua 3 kes. Mungkin dia dalangnya? Kelly, awak dapat apa-apa tentang dia? Well, Gina Quek ialah perempuan berusia 71 tahun yang tinggal sendirian. Puan Quek, awak sedar yang jumlah wang yang besar dimasukkan dan dikeluarkan dari akaun bank awak? Apa? Tak. Saya dah bertahun tak pergi bank. Ada siapa lagi yang tahu nombor akaun bank awak, nombor PIN? Anak saudara saya. Dia tolong bayarkan surat API. Apa namanya? Jocelyn Quek. Saya pegawai siasatan kanan Alan Top dari Skuad Jenayah Komersial Division Tanglin. Awak Jocelyn Quek? Ya, Langkah keluar. Awak diberkas kerana menipu. Gari dia. Pusing belakang. Ceritakan pasal harta warisan yang awak bilang John Abraham awak nak dapat. tak ada harta warisan pun. Dan chat group pula dengan peguam awak Matthew Chong? Tak ada Matthew. Saya dapatkan nombor telefon lain dan menyamar jadi Matthew. Awak kasih tahu John yang awak ada bara otak dan leukemia. Ya, betul. Saya bohong pasal tu juga. Bagaimana dengan memo palsu kelulusan dalam prinsip dari ICA untuk PR John? Mana awak dapat memo tu? Saya buat sendiri. Dan cek daripada Gina Quek? Makcik saya. Saya yang tulis. Dia kasih saya gunakan akaun bank dia. Dia tak tahu menau pasal ni. Bagaimana dengan 338,000 yang John pindahkan ke awak? Saya tipu dia wang tu. Begitu. Susan Chang percaya dia PA awak. Bagaimana dengan 178,000 yang dia pindahkan ke akaun Gina Quek? Saya keluarkan. Dan Sean Kong, $103,000 yang dia pindahkan ke akaun Gina Quek? Saya bohongkan dia yang itu adalah pelaburan untuk bisnes keluarga saya. Keluarga awak ada bisnes tu? Tak. Semuanya bohong. Jadi, mana dia semua wang yang awak lesapkan? Saya gunakan untuk bayar hutang. Semuanya dah habis. Quek Sok Kun Jocelyn disabitkan dengan kesalahan pecah amanah dan menipu dan dijatuhi hukuman penjara selama 7 tahun dan 1 bulan. Dalam kes yang baru anda saksikan, 10 orang mangsa diperdaya seorang penipu bersiri dengan wang melebihi $880,000. Yang tertuduh tidak memulangkan sepenuhnya wang yang ditipu kepada mangsa-mangsanya. Melalui siasatan terperinci dan usaha sama rapat dengan unit-unit polis yang lain, Skuad Jenayah Komersial dari Division Tangling menangkap tertuduh sebelum dia dapat menipu lain-lain mangsa. Kesalahan menipu boleh membawa kepada hukuman penjara sehingga 10 tahun dan juga denda. Polis memandang serius terhadap sesiapa yang terlibat dengan skam atau penipuan dan pesalah akan dihadapkan dengan hukuman undang-undang. Kami juga menasihatkan orang awam supaya sentiasa berawas untuk melindungi diri anda daripada skam dan penipuan. Terdapat 6,859 kes penipuan skam rakam palsu pada 2023, lebih 2 kali ganda kes serupa pada 2022. Nilai jumlah yang hilang dek skam sedemikian meningkat ke $23.1 juta pada 2023 berbanding $8.8 juta pada 2022. Sekarang terdapat satu variasi skam panggilan rakan palsu yang mereka tak perlu minta duit pun. Betul ke kau, Robert? Mestilah. Telefon aku hilang. Aku call ni pakai nombor baru. Blood, ni mesti kau dah lupakan aku kan? Aku ada dengar pasal scam panggilan rakan palsu. Jadi aku sangka kau scammer.
Gordon, kalau aku ni scammer, aku dah suruh kau pindahkan duit kat aku sekarang, kan? Aku tak pun. Ya, betul juga. Cuma nak minta tolong sikit je. Ada tempat baru ni. Tasty Restaurant. TTR. Boleh bookkan meja untuk 10 orang malam ni? Boleh? 10? Birthday anak perempuan aku lah. Kenapa kau tak boleh book sendiri? Ini telefon baru. Aku tak tahu sangat nak pakai. Boleh? Aku hantarkan link sekarang. Ini kata aku kena kasih nombor akaun bank aku. Itu cuma langkah berjaga-jaga je. Kalau no show, baru bayar. Jangan risau. Aku datang. Okey. Berhenti! Saya pejuang anti-scam di sini untuk melindungi awak daripada scam panggilan rakam palsu. Tak, jangan dengar dia. Aku betul Robert. Scammer baru hantar awak link jahat yang membawa ke laman pancingan data untuk buat tempahan restoran. Sebaik saja awak masukkan butiran akaun bank, dia akan pindahkan wang daripada akaun bank awak dengan diam-diam. Gordon, aku cuma nak book restoran untuk birthday anak aku je. Tak percaya saya? Tanya kawan awak sesuatu yang hanya dia tahu. Robert, apa nama samaran aku kat sekolah rendah? Shorty? Salah tu. Kau bukan Robert. Terima kasih melindungi saya dari scam. Pejuang anti-scam. Sama-sama. Tapi ingat, kalau saya tak ada, awak boleh selalu act menentang scam. Ia @checktel. Oh, nak tahu juga apa nama samaran awak kat sekolah rendah? Kalau saya bilang janji tak kasih tahu orang. Berawas dengan varian baru penipuan panggilan rakam palsu, kini penipu boleh minta awak buatkan tempahan restoran, bantu belikan barangan atau bantu mereka jejaki telefon yang hilang. Dalam kebanyakan kes, mereka akan hantar pautan berniat jahat untuk masukkan butiran bank anda. Seperti yang dikatakan oleh pejuang anti-scam, anda boleh lindungi diri dengan act menentang scam. 3 huruf mudah ini. ACT. @checktel. A untuk add. Tambahkan aplikasi Scam Shield untuk lindungi anda daripada penipu yang diketahui. Untuk lindungi wang dalam akaun bank, anda harus menambah ciri keselamatan seperti 2FA, had transaksi dan kunci wang atau money lock. Ia menjamin sebahagian daripada simpanan bank anda yang tidak boleh dipindahkan keluar secara digital, melindunginya daripada scam. C untuk check. Semak sama ada rakan anda tulen dengan mengesahkan melalui cara alternatif selain daripada nombor baharu pada telefon anda. Anda juga boleh menyimak tanda penipuan dengan sumber rasmi. Akhir sekali, T untuk tell. Beritahu rakan dan keluarga tentang scam panggilan rakan palsu. Beritahu pihak berkuasa dan laporkan kepada polis. Untuk nasihat, anda boleh hubungi talian bantuan anti penipuan Majlis Pencegahan Jenayah Kebangsaan atau ke laman webnya. Ingatlah, bersama kita boleh act menentang scam. Terima kasih kerana menonton episod Jejak Jenayah kali ini. Saya DSP Aslina Aziz. Sehingga di lain ketika, mainkanlah peranan anda dalam mencegah, mengekang dan mengesan jenayah.